Sejauh mana dia tengok dalam konteks agama, bercanggah tak dengan agama dia nak buat ni? Halal ke haram? Dosa ke pahala? Boleh ke tak boleh? Tak tengok. Ini di antara benda yang ditinggal oleh penjajahan. Dia jadi kompartmen, satu bahagian dengan bahagian lain yang tidak saling berkait. Jadi mekanisme yang perlu diketengahkan ialah setiap benda yang nak dilakukan mesti ada pandangan dari segi agama. Sebab semua tak ada kesan agama. Ya. Sama ada dia wajib ke, ya, ataupun haram ke, sunat ke, makruh ke, ataupun harus. Semua perbuatan kita tak lepas pada hukum. Ya. Maka kan itu kena lihat dalam aspek hukum. Ya. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam annahuma min usuliddin wa bihima yahsulul ardu min ba'satihi min ba'satihi ta'ala al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat itu, ya. Orang yang nak menjadi golongan yang melakukan kebaikan, ya, yang mendapat kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat, bahwasanya keduanya itu dua benda. Apa dia? Menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada yang mungkar, daripada pohon agama, min usuluddin. Rupanya al-amru bil ma'ruf ni bukan benda hukum, bukan dari segi bab fiqh dak, tapi bab usuluddin. Dia bab akidah. Dia berkait dengan soal akidah. Ya, jadi kalau ada orang kata bahawa ini tak ada kena mengena dengan akidah, jawapannya tak betul. Sebab dalam Islam ni semua perbuatan kita dia memang berkait dengan soal akidah. Contohnya malu. Malu ni, ya, al-haya' minal iman. Malu ni sebahagian pada iman. Sabar sebahagian pada iman. Ya, makna semua benda dikaitkan dengan soal iman. Ya, jadi dikata wa'lam annahuma min usuluddin. Ketahui olehmu bahawa menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar ni ialah usul agama. Ya. Yang ni pohon agama, dan dengan keduanya itu hasil faedah daripada membangkitkan Allah Ta'ala akan segala anbiya alaihissalatu wassalam. Kata dia, kerana itulah Allah Ta'ala bangkitkan para nabi-nabi alaihissalatu wassalam. Untuk apa dia? Untuk menyuruh yang ma'ruf, untuk mencegah yang mungkar. Kita ni kalau tak ada lah seruan menyuruh yang ma'ruf, mencegah mungkar, tak tahu hancur habis negara dunia ni. Ya. Alhamdulillah, akan tetap ada golongan yang menyuruh yang ma'ruf, akan tetap ada golongan yang mencegah mungkar, ya, dalam ruang lingkup yang masing-masing diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala. Adapun dalil yang menunjukkan wajib keduanya itu firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya hendaklah ada setengah daripada kamu, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru mereka itu kepada berbuat kebajikan dan menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yakni kebajikan pada syarak, dan menegah mereka itu daripada pekerjaan yang mungkar, yakni kejahatan dan yang maksiat, dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan lagi bahagia. Berkata Imam Ghazali rahimahullahu taala, ayat ini menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan, tetapi fardu kifayah, bukan fardu ain, kata Imam Ghazali. Ya, dia jadi fardu tak fardu, tapi fardu dikata fardu kifayah. Mana kena ada berdasarkan ayat Quran, wal takum minkum, ya, hendaklah ada sebahagian di antara kamu, bukan semua kamu, sebahagian daripada kamu. Kenapa? Kerana nak suruh yang ma'ruf kena ada ilmu. Ya, orang jahil dia tak boleh nak suruh, dia pun tak tahu mana ma'ruf mana mungkar, macam mana nak suruh. Ya, kemudian sama juga bila dia nak mencegah mungkar ni kena ada kekuasaan. Ya, kena ada ilmu. Ya, kan tiga Nabi sebut mar'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi. Siapa-siapa tengok kemungkaran dicegah dengan tangan, kuasa yang ada pada dia. Ya, maka kuasa tu dia kena guna. Ya, kalau dia menteri, dia kena guna kuasa dia. Ya, supaya jangan dia biarkan kemungkaran. Ya. Cuma sebagaimana yang saya sebut, mencegah mungkar ni berbagai-bagai kaedah, berbagai-bagai cara. Ya. Ada orang yang cegah direct mungkar.
ada orang cegah pergi jumpa dan nak faham bab ini, ada satu buku yang bagus, ya, baru dicetak, ya. Buku ni buku lama tapi dicetak baru, ya, karangan Dr. Abdul Aziz Al-Badri Syahid, ya, rahimahullahu taala, ya, bertajuk Al-Islam baina ulama wal hukam. Islam di antara ulama dan pemerintah. Ya, di sana ada garis panduan. Ya, ulama menegur pemerintah. Pemerintah macam-macam. Ada pemerintah yang soleh, ada pemerintah yang bertakwa pada Allah, ada pemerintah yang fasik, ada pemerintah yang jahat, macam-macam jenis. Maka ulama pun macam-macam jenis. Maka kan itu ada kaedah-kaedah dia. Ya, dan kalau kita lihat, ya, bila sinfani minan nas, dua golongan kata Nabi SAW, walaupun diwakilkan bahawa hadis ni dhaif, ya, dua golongan daripada kalangan manusia, kalau baik dia maka baik keseluruhnya. Apa dia? Ulama dan pemimpin. Ulama menasihati pemimpin, menegur pemimpin. Cuma teguran ni macam-macam. Ada kaedah dia. Ya. Kadang-kadang kita pergi jumpa, ya, umpama kita buat mesyuarat, dalam mesyuarat kabinet, ya, dalam mesyuarat kementerian, dalam mesyuarat jabatan kita, kita dengar ada benda tak betul, maka kita cegah di situ lagi sebelum dia berlaku. Ya, kadang-kadang kaedah pencegahan dia ada berbagai-bagai kaedah yang kita kena ikut. Ya, bukan boleh kita mentah-mentah dia mungkar maka terus. Ya, ada kaedah-kaedah yang tertentu. Dan ini dibahas panjang lebar oleh para ulama dalam bahagian ini. Tapi boleh tak kita biar? Tak boleh. Membiar kemungkaran tak boleh. Kata Imam Ghazali, ayat ini menyatakan wajib menyuruh akan berbuat kebajikan. Ya, suruhlah. Almarhum Tok Wan Aziz dia pesan saya. Dia kata dalam mana-mana kuliah, ceramah politik ke ceramah apa pun, mesti ada 3 perkara. Mesti ada 3 perkara. Pertama, ya, kena ada, ya, ilmu. Ya, maksudnya biar orang mari dengar tu dapat ilmu. Mari dengar kuliah kita, dengar ceramah ke, balik-balik tu dia boleh ilmu. Ya, ni mari dengar kosong, balik tak dapat benda. Ya, tak dapat ilmu lah. Ya. Ilmu ni kata Nabi SAW, mayurillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia seorang yang baik, nescaya diberi dia faqih dengan agama. Ya, faqih maknanya dia bukan tahu, dia faham, dia beramal, dan dia rasa nak beramal dengan benda tu. Yang kedua, dia kata kena ada ulasan, huraian benda-benda yang semasa supaya orang ramai faham, ya, apa yang sedang berlaku ni daripada perspektif Islam macam mana. Ya, kalau ada isu semasa. Yang ketiga, dia kata kena ada bekalan. Ya, kena ada bekalan supaya orang dengar ni, lepas dengar dia boleh balik, dia boleh amal. Ya, dia boleh amal. Ya, contohnya dalam ceramah ke, kita kuliah ke, biar kita bagi satu ilmu, satu amalan, orang lain yang dengar tu balik, dia boleh beramal. Contohnya, ya, contoh, ya, kita bila kita takbir raya, ya, 7 kali rakaat pertama, ya, selang-seli itu kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ni zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi satu hari menyampaikan kuliah pada muslimat, Nabi kata zikir yang paling Allah suka ialah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ialah kanzum min kunuzil jannah. Pembendaraan gedung kekayaan pembendaraan Allah Taala di akhirat. Bermakna siapa-siapa yang berzikir ni dia mempunyai kunci gedung kekayaan khazanah ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab tu kalau sekiranya kita tengok pada banyak hadis, ya, sesuatu benda yang kita di luar daripada kemampuan kita nak fikir, nak buat apa semua, Nabi kata zikirlah la haula wala quwwata illa billahil azim. Banyak ke zikir la haula wala quwwata illa billah. Ya, macam kita sakit, bolehlah ubat tapi ubat-ubat tak sembuh, ubat-ubat tak sembuh. Ya, maka apa amalan yang baik? La haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang mari ujian berat pada kita yang kita tak mampu nak atasi. Apa nak buat? Nabi kata zikir la haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, dan kalau kita lihat, mungkin kita pernah dengar dulu dalam kuliah saya pernah sebut, ya, kisah seorang sahabat Nabi, ya, bernama Aus bin Malik, ya, radhiyallahu anhu. Ya, dia ni dihantar ke medan perang, ya, sewaktu nak pergi perang ayah dia ni tua dah masa tu,
dia mari minta izin pada ayah dia untuk pergi perang. Maka Nabi kata pergilah, kata ayah dia pergilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia pada kamu syahid. Ayah dan mak doa supaya kamu dapat pahala syahid, mati syahid medan perang. Syahid ni masuk syurga terus. Jadi dia pun pergi perang. Setelah siap perang balik-balik, dia pun menerpa Nabi SAW. Mari jumpa Nabi. Dia perhati anak dia tak ada. Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, mana anak saya Rasulullah? Nabi perhati tak ada. Dan Nabi SAW tanya sahabat pun tak tahu ke mana anak dia pergi. Nak kata kena tawan tak ada, nak kena kata mati tak ada, kata cedera pun tak ada. Tapi gimana tak tahu. Waktu perang pergi ada. Jadi tak tahu ke mana. Nabi kata, aku pun tak tahu, tunggu wahyu Allah. Tunggu wahyu. Dia balik. Nabi kata, baliklah kamu, dan suruh isteri kamu, ibu Malik ni, Aus ni, supaya berzikir pada Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Banyak akan zikir. Dia balik. Dia kata malam tu dia berzikir tersebutlah. Lepas insya' dia berzikir sampai dia tidur malam. Dia ingat pada anak tak tahu ke mana. Anak seorang tu. Dia kata tengah malam, tengah dia berzikir, isteri dia pun berzikir, tiba-tiba pintu rumah dia ketuk. Buka-buka pintu, tengok anak dia balik. Dan balik bersama dengan berapa ekor kambing. Riwayat mengatakan berapa ekor kambing. Dia pun tanya ayah dia tanya, ke mana kamu pergi? Buat balik kambing ni, pergi perang ke? Pergi beli kambing. Dia pun beritahu ayah dia kata pergi perang. Tengah terkecamuk perang, tiba-tiba musuh tangkap saya, lari heret buat keluar. Dalam keadaan sahabat-sahabat tak nampak dia kena tawan. Lalu kata dia, saya pun diikat kaki tangan dengan besi, kemudian letakkan di atas tanah. Dan dia tak boleh nak rontak, boleh nak keluar langsung. Hingga peperangan tu dia pun tak tahu perang mana, orang apa lagi dia. Dia kata tengah malam tiba-tiba rantai yang mengikat dia terbuka. Kaki rantai ikat kaki dia pun terbuka. Dia pun bangun. Dalam keadaan orang yang tawan dia tengah tidur. Dia tengok ada beberapa ekor kambing, dia pun ambil kambing nak balik sebagai harta rampasan perang. Dia berjalan balik. Jalan-jalan balik, tiba-tiba satu lembaga turun depan dia, menghamparkan sayap dia. Lalu aku pun naik, kata dia. Lembaga tu bawa aku terbang, turun depan rumah. Sebab tu kalau kita baca sirah, dia kata ada sahabat Nabi yang menunggang malaikat. Itu Aus bin Malik radhiyallahu anhu. Pelik ke? Pelik bagi kita, tak pelik bagi Allah Subhanahu wa taala. Iza arada syai'an ayaqula lakun fayakun. Jadi seronoklah ayah dia, alhamdulillah. Dia kata pagi-pagi besok aku nak jumpa Nabi, nak beritahu berita gembira kepada Nabi SAW. Anak dia selamat balik. Pagi besok dia potong jumpa Nabi. Sampai depan Nabi tak sempat dia beritahu, Nabi dah beritahu. Nabi katalah turun wahyu Allah Ta'ala mengkhabarkan berita gembira pada kamu. Apa ayat dia? Wa man yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh innallaha balighu amri. Rupanya ayat ni peristiwa yang berkait dengan seorang sahabat Nabi nama Aus bin Malik. Siapa-siapa bertakwa pada Allah, Allah sediakan jalan keluar. Adalah jalan keluar. Tak usah risaulah tuan-tuan. Ni duk ustaz ni macam mana kita ni? PN ke MN? Duk pening kepala ni. Ada yang kawan saya mari tanya, dia kata, "Pah, macam mana kerajaan kita, kerajaan PN ni?" Sebab UMNO dah buat kenyataan tak nak masuk PN. Pah, puak cik ni PN ke apa? Tak tahu N apa dah ni ustaz kata. Saya kata relax, tenang, tak ada apa. Kerajaan cadang. Parti-parti yang duduk dalam kerajaan bercadang. Maksudnya parti bersatu. Bercadang nak daftar Perikatan Nasional. Sekarang ni Perikatan Nasional tak berdaftar. Parti-parti yang menjadi kerajaan sekarang ni menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri
ya, maka kerajaan yang ada dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional. Daftar tak? Tak daftar. Ada manifesto tak? Tak ada. Tak ada manifesto. Ada janji-janji dengan rakyat tak? Tak ada. Kerajaan tengah jalan, janji benda. Ya. Saya tak janji dengan tuan-tuan. Kerajaan tiba-tiba driver berhenti, tarik handbrake, mengejut, tumbang semua dengan driver-driver jatuh. Ya. Tukar kerajaan. Jadi dia cadang daftar. Nak daftar PN tu sebagai satu gabungan parti-parti politik. UMNO beritahu dia tak nak menyertai Perikatan Nasional. Petikan daftar, dia tak nak masuk. Tapi bukan makna tak sokong kerajaan yang ada ni, sokong. Cuma kan daftar dia tak, pasal apa tak nak masuk? Sebab dia dah ada Barisan Nasional BN, dah daftar. Dia dah daftar BN. Ya. Jadi dia kata bagi dia tak nak, kalau daftar pun dia tidak menyertai. Itu jelah. Tak ada apa. Ya. Jadi belum daftar pun. Ya. Jadi demikian. Jadi gabungan tu tidak daftar, itu je isunya. Ya. Jadi taklah pelik sangat. Ya. Jangan sampai tak lalu makan pula. Relax, tenang, tak ada apa. Ya. Sebab ya, masing-masing ada gabungan. Ya. Macam PAS kita ada gabungan dalam Gagasan Sejahtera. Ya. Ada Parti Ikatan, ada Parti PAS, ada Parti Berjasa dan sebagainya. Daftar tak? Tak daftar. Masing-masing tantang lambang masing-masing. Cuma dia satu muafakat politik. Kita pakat. Muafakat nasional daftar tak? Tak daftar juga. Muafakat nasional dua, PAS dengan UMNO. Tak daftar. Jadi sekarang ni ya, dicadangkan satu join sekali. Jadi ada 3 parti, PAS, UMNO, satu. Ya. Apa gabungan? Wallahu alam. Tengoklah. Ya, politik ni dinamik. Hari ni begini, dia boleh berubah-ubah. Ya. Cuma prinsip kita dalam perjuangan apa pun jangan bercanggah dengan syarak. Ya. Kita tak pernah menyokong rasuah penyelewengan. Kita akan menentang habis-habisan. Ya. Sebab memang benda bercanggah dengan syarak, mana kita boleh sokong. Ya. Tapi tak boleh atas tuduhan, maka kita kata sipulan fitnah. Kalau betul dia rasuah, bawa mahkamah lah bicara. Ya, dibicarakan. Ya. Kalau ada kesalahan, dia ada proses nak rayu ke mahkamah rayuan, ya, maka itu urusan proses mahkamah yang sedia ada. Ya. Tapi kita tak boleh menyokong benda-benda mungkar. Ya. Kita tidak akan menyokong kemungkaran, rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa dan seumpamanya. Sebagaimana waktu kita duk sebut, waktu kita belum ada kuasa, lagilah kalau kita ada kuasa, lagi kita kena jaga. Ya. Ya. Jadi oleh kerana itu, dalam prinsip ini dia tak ada kompromi dalam perkara-perkara prinsip. Tetapi ya, satu suasana seolahnya bila sebut ya, parti sipulan-sipulan, oh ni rasuah. Ya, padahal yang lain terowong apa banyak juga rasuah, tapi tak rasa pun. Pasal apa? Sebab dia benda tu benda yang kalau si orang tu melakukan, maka dia perlu jalan proses. Sebab tu kalau sekiranya betul ada kes, buat laporan polis, bawa bukti dan dakwa di mahkamah, ikut proses biasa. Kita tidak akan kompromi dengan benda yang bercanggah dengan syarak. Ya. Jawatan ni bukan ada apa tuan-tuan sekalian. Ya. Kita tak boleh kompromi dalam perkara yang bercanggah dengan syarak. Kerana tugas kita ialah balik kepada prinsip tanggungjawab besar kita. Dunia ke, masyarakat ke, negara ke hanya boleh selamat bila mana negara itu mengikut garis panduan yang digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana kata tadi, maka perkara ini mesti dilaksanakan. Dan lagi firman Allah Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya adalah kamu itu umat yang terlebih baik yang dikeluarkan bagi manusia, yang menyuruh kamu kepada buat kebajikan dan menegah kamu daripada buat kejahatan. Kuntum khairu ummah, kamu sebaik-baik umat. Kita ni umat Muhammad ni umat terbaik dengan syarat menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Ya, yang ada kuasa kena guna kuasa. Ya. Umpama yang ada kuasa dalam mesyuarat, ya, kita pergi jumpa orang berkenaan, kita beritahu dia ni tak boleh bercanggah dengan syarak.
Ya, tapi tak perlulah kita wah-wah riuh-riuh rendah pada orang lain, tak payah beritahu. Yang penting kemungkaran jangan dibiar, tak boleh. Maka kita kemukakan pandangan supaya jangan benda-benda mungkar ni jangan dilakukan. Ya. Ni esok ni ada satu soalan dalam parlimen. Ya, soalan berhubung dengan kebebasan media sekarang ni, internet. Bagaimana tindakan kerajaan untuk mencegah golongan pornografi, filem-filem yang bercanggah, yang filem-filem yang merosakkan tu, dalam sebagai sebuah kerajaan, macam mana tindakan yang perlu dibuat. Sebab sekarang kita tengok, kita kena ada suatu kaedah supaya benda macam ni tidak terbuka. Budak-budak pun boleh access maklumat-maklumat yang tak elok. Sekarang ni zina ni jadi mainan, na'udzubillah. Orang ni hari ni dia tak takut berzina, dia takut mengandung. Dia bukan takut berzina. Yang ditakut kalau mengandung. Dekat sekarang ni macam-macam pil, macam-macam ubat untuk mencegah mengandung. Akhirnya bila na'udzubillah, bila dia berzina, tiba-tiba dia tak mengandung, bersorak dia. Makna dia takut kerana mengandung, bukan takut dosa. Jadi sekarang dah berubah dah. Kita ni takut benda tu, takutkan dosa. Kerana dosa tersebut. Sebab dosa ni walaupun orang lain tak tahu, tapi kita tahu. Semoga Allah Ta'ala merahmati. Jadi Allah sebut, kamu sebagai umat yang dikeluarkan kepada manusia. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Allah Ta'ala sebut bahawa kita umat ni umat yang pertengahan, ummatan wasata. Sebagai penyaksian kepada seluruh manusia. Masya-Allah. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ayat ini menunjukkan atas kelebihan menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan, dan lagi beberapa ayat yang menunjukkan demikian itu, dan lagi beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan demikian itu. Kata Imam Ghazali bahawa ayat ni dalil bahawa kita kena menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dalam perkara yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ataupun dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahawa ia berkata dalam membaca khutbah, ya ayuhan nas innakum taqra'una hazil ayah wa tuwallunaha ala khilafi ta'wiliha, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla iz ihtadaitum. Wa ila sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min qaumin amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdiru ala an yunkira alaihim falam yaf'al illa wa yushiku an ya'ummahumullahu ta'ala bi'azabin min indih. Artinya, hai segala manusia, bahawasanya kamu baca ayat Quran, ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla izih tadaitum. Hai manusia yang membaca akan Allah Ta'ala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudarat akan kamu oleh seseorang yang sesat apabila kamu mendapat petunjuk. Tetapi kamu mentakwil ke ayat ini dengan makna yang menyalahi akan makna yang sebenar, dan bahawasanya aku mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan katanya, tiada daripada kamu berbuat amal dengan maksiat padahal ada pada mereka itu seseorang yang kuasa menegur atas mereka itu, dan tiada ia menegah ia akan melainkan hampir bahawa diumumkan oleh Allah Ta'ala mereka itu dengan sesaan daripadanya. Kata Nabi SAW, Imam Ghazali menghuraikan ayat ni. Dia kata ayat ini Allah Ta'ala sebut, wahai manusia yang beriman dengan Allah Ta'ala, lazimkan perbuatan diri kamu dan tiada memberi mudarat akan kamu oleh seorang yang sesat apabila kamu dapat petunjuk. Maksudnya Allah Ta'ala suruh kita melakukan kewajipan tanggungjawab yang difardu oleh Allah kepada kita. Dan jangan takut kalau kita cegah tu, orang tu boleh mendatang mudarat pada kita. No, tak ada. Mudarat tu daripada Allah Ta'ala. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Manusia tidak boleh mudarat. Dan ini bab akidah kena jaga.
Kadang-kadang keluar pada mulut orang beriman, dia kata awak jangan campur, jangan sekat rezeki saya, jangan campur pasir ke dalam periuk nasi saya. Mana boleh orang lain sekat rezeki kita? Rezeki kita hak kita. Tak ada orang boleh cekat rezeki kita. Rezeki kita hak kita. Kalau bukan jadi hak kita, walaupun kita usaha macam mana pun, kalau takdirkan Allah Ta'ala bukan hak kita, memang bukan jadi hak kita. Tapi kalau Allah takdirkan memang rezeki kita, kita ikhtiar. Cuma wajib kita usaha ikhtiar. Sebab tu kalau kita usaha tiba-tiba tak apa juga, jangan buat benda tak betul. Jangan bagi rasuah nak projek. Jangan bagi benda-benda nak projek. Kalaupun dapat, tak jadi kebaikan. Walaupun kadang atas kertas untunglah 10 juta ke 5 juta untung atas kertas. Tapi bila kita bagi benda tak betul, habis keberkatan dia, cabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kamu takwilkan ayat dengan makna yang menyalahi akan makna yang sebenar. Manusia takwil dengan pelbagai-bagai takwilan. Dan bahawasanya aku dengar Nabi SAW bersabda, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, aku dengar Nabi SAW bersabda, tiada daripada kaum berbuat amal dengan maksiat, padahal ada pada mereka itu seorang yang kuasa menegur atas mereka itu, dan tiada ia menegah akan dia, melainkan hampir na'udzubillah bahawa diumumkan oleh Allah Ta'ala kepadanya azab. Nabi kata Sayyidina Abu Bakar, aku dengar Nabi SAW bersabda, sekiranya ma min qaumin amilu bil ma'asi, mana-mana kaum yang melakukan satu maksiat, wa fihim man yaqdiru ala an yunkir, di kalangan kamu tu ada orang ada kuasa, dia boleh ada kuasa untuk mencegah kemungkaran tersebut, tapi dia tak cegah kemungkaran tersebut. Kata Nabi SAW, hampir-hampir Allah Ta'ala timpakan bala azab yang menyeluruh ke atas kamu. Na'udzubillah. Maka kan itu menjadi tanggungjawab, kewajipan. Kewajipan, dia ada kuasa, kena cegah dengan kuasa dia. Kena cegah dengan kuasa yang dia ada. Sebagai contoh, diamanahkan pada anak, ada kuasa. Maka kuasa ni anak kena guna. Anak kena guna. Di peringkat kementerian kita pegang, kita kena guna. Sebab dia bawah kuasa kita. Jangan ada yang rasuah. Jangan ada yang menyeleweng. Kita kena beritahu pegawai-pegawai. Kita beritahu ke kaki tangan kita. Jaga integriti. Kita hidup ni bukan nak dunia, kita nak bawa ke akhirat. Harta biar bersih. Pendapatan biar bersih. Gaji kita biar bersih. Sebab kita bukan habis dunia. Ia akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita biar, kata Nabi SAW, Allah akan tipu bala kena semua orang. Orang soleh pun kena, orang baik pun kena. Orang tak terlibat projek pun kena, tak pasal-pasal. Maka kan itu mencegah kemungkaran. Ada masa kita jumpa, dalam mesyuarat kita jumpa, ataupun kita pergi personal dengan dia, kita berkata, Syekh, benda ni tak boleh, syarat ni tak boleh bercanggah. Cari jalan macam mana untuk kita jangan buat, jangan benarkan. Kena cari jalan. Di antara yang kita fikir, baru ni sibuk bincang masalah driver mabuk. Islam tidak melarang orang bukan Islam minum arak, itu hak dia. Tetapi peraturan macam di Kelantan tak pernah haramkan arak, walaupun kita 30 tahun merintah tak pernah haram. Cuma kita hadkan nak minum ada tempat dia. Dan tak boleh, kena buat peraturan. Minum, tak boleh drive, tak boleh bawa pemandu kalau dia mabuk. Sekarang bila berlaku kematian, ini bentang dalam parlimen insya-Allah, akan bawa dalam mesyuarat, kita tingkatkan hukuman, denda dan sebagainya. Tetapi perkara yang juga kita harus fikir ialah masalahnya macam mana kebajikan mangsa yang kena. Aksiden mati kawan tu. Yang mati tu suami dia, hilang pendapatan keluarga dia. Katalah satu keluarga yang jadi punca rezeki suami dia seorang je. Suami kerja, isteri tak kerja, anak-anak sekolah. Tiba-tiba pemandu mabuk, langgar, mati dia. Bila mati dia putus sumber rezeki dari keluarga tu. Sebab tu dalam Islam kena ada diat. Kena ada diat, ganti rugi. Maka difikirkan macam mana mekanisme supaya ada ganti rugi kepada mangsa. Ini di antara mekanisme, contoh-contoh yang tu. Jadi Islam datang ni bukan nak rombak semua, rombak yang mana yang tak betul dengan Islam saja. Maka apakah kena sekaligus? Dah. Peringkat-peringkat, sikit demi sedikit.
Setakat mana ruang-ruang yang kita boleh buat, maka kita buat. Dan ruang yang kena perbaiki, kita baiki. Ruang kita kena ubah, kita kena ubah. Ya. Jadi oleh kerana itu ada kaedah-kaedah dia. Mudah-mudahan dipermudahkan Allah Ta'ala. Dan lagi riwayat ni sambung semula lah. InsyaAllah malam ni kebetulan ada majlis sikit. Ya. Sambil-sambil kita kebetulan ada ruang kosong. InsyaAllah panjang umur kita sambung semula kuliah kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk menyuruh yang ma'ruf dan untuk mencegah yang mungkar dengan kuasa tanggungjawab ya Allah amanahkan pada kita. Semoga tidak menyusahkan kita di akhirat. Ya, wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallah.